Allah bagi segala-gala dah kat kita. Apa lagi kita nak? Isteri dah ada, suami dah ada, anak dah ada, rumah dah ada, kereta dah ada. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham. Kenapa Ustaz? Kenapa? Ni kan dunia. Ada seorang ulama tu, orang datang tanya dia. Macam-macam tanya. Wahai ulama, aku masalah ni, yang ni masalah ni, yang ni masalah ni, yang ni masalah ni. Kamu bagi satu jawapan. Apa jawapan dia? Inilah dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah kau perelokkanlah dan sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal-ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal-hikmata wal-aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan para pegawai masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan penyelia kepada pengajian muslimat, ya, Puan Hajah Faralina dan seluruh urustia beliau. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita pada pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis, ya, majlis ilmu yang begitu sekali dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa lain, ya, dah agak lama tak jumpa antaranya Kak Azizah dan sebagainya lah, semua jemaah di sini. Kadang-kadang rasa sebab juga. Dah agak lama sangat tak jumpa. Allah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan meredai kita dalam pertemuan di rumah Allah yang penuh dengan barakah, dan terima kasih pada pihak ustaz, pihak pengurusan masjid, ya, kerana sudi untuk memberi ruang untuk saya bertemu dengan para jemaah di sini. Dan insya-Allah, ya, yang setakat saya bincang dengan Puan Hajahnya, kita akan sama-sama baca satu kitab, diberi tajuk dalam bahasa Arabnya ialah Subulul Ihsan fi arba'ina hadisan an sa'adatil insan. Ya, Subulul Ihsan fi arba'ina hadisan an sa'adatil insan. Ya, diterjemahnya ialah 40 hadis tentang kebahagiaan insan, ya, kebahagiaan manusia. Ya, karangan Fadilatul Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, ya, bin Raja Jamaluddin Al-Azhari. Baik, insya-Allah kita terus pada pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, ya, pada muka surat pertama, ya, pendahuluan. Kita baca sedikit pendahuluan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mencipta kematian dan kehidupan agar manusia diuji siapakah yang lebih baik amalannya di sisi Allah. Lalu diutuskan utusannya untuk menjelaskan makna dan jalan bahagia agar insan bahagia selama-lamanya. Tidak ada suatu ungkapan yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih tepat, ya, kita memulakan bicara sebagai suatu pendahuluan untuk kita baca kitab ini dengan memuji Allah. Dan dialah Allah yang mencipta kematian, dan dialah Allah yang mencipta kehidupan. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran memulakan kematian dan kehidupan. Sebagaimana kita baca surah apa, ya? Surah Al-Mulk. Huwallazi khalaqalakum ma allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang mencipta maut, mencipta kematian, wal hayah,
dan mencipta kehidupan. Untuk memahamkan kepada kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian bahawa hidup ini bermula dengan tiada. Hidup kita manusia ni kita bermula dengan tiada. Kita tidak ada sebelum ini dan sekarang kita diadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah untuk hidup dan melalui sebuah kehidupan. Maka kita memuji Allah, memuja Allah, bersyukur kepada Allah di atas adanya kita pada hari ini dan melalui sebuah kehidupan. Dan kita kena faham bahawa hidup ini Allah cipta salah satunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang untuk menguji kita. Jadi kalau kita diuji satu demi satu, ni masih dalam ujian lagi tak kita ni? Ya, masih lagi ya. Namun walaupun dah selesai COVID, kita ada ujian lain. Kerana sememangnya hidup ini dicipta untuk diuji. Jadi kalau diuji itu jangan terasa sangatlah kerana sememangnya itulah antara tujuan Allah cipta kita. Siapa yang lebih baik amalannya di sisi Allah? Lalu diutuskan utusan Allah. Allah mengutus seorang Rasul untuk kita supaya Rasul itu mengajar kepada kita dan menjelaskan makna dan jalan bahagia. Agar insan bahagia selama-lamanya di akhirat. Kita sebenarnya kalau kita dah faham hidup ni diuji. Bila mana diuji, dia ada kadang-kala dia bahagia, ada kadang-kala derita, ada kadang-kala suka, kadang-kala sedih. Cuma sebab tu saya selalu tanya Syekh saya. Ya, kadang-kadang kita sendiri pun rasa berat, rasa penat, rasa letih. Maka beliau mengatakan bahawa di saat kita rasa suka, sukalah, seronoklah. Dan di saat kita sedih, rasailah kesedihan tu. Barulah kita tahu seronok tu macam mana. Kalau tak pernah rasa sedih, macam tak pernah rasa sakit, macam tak fahamlah erti dan makna sihat. Maka itulah di antaranya untuk kita sampai satu noktah hidup kita bahagia selama-lama di akhirat. Baik, itu mukaddimah. Yang kedua, selawat dan salam. Dia mukaddimah ni ada dua dalam pengajian. Dipanggil mukaddimah pertama, mukaddimah kedua. Mukaddimah pertama atau pendahuluan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kita nak buat, kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dinamakan mukaddimah pertama. Mukaddimah yang kedua ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi setiap apa yang kita nak buat, apatah lagi kalau kita nak tulis sesuatu, terbaiknya kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mula memuji Allah. Yang ketiganya ialah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang diutuskan untuk mengajak manusia kepada kebahagiaan abadi. Jadi salah satu daripada tujuan Allah utus Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ya mengajar kita dan mengajak kita manusia kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Ya. Nampak zahir kita tengok hidup ni agak banyak peraturan. Agak banyak ketentuan. Tapi walau bagaimanapun, antara hakikat sebenarnya, Nabi diutuskan oleh Allah untuk mengajak kita dan menyuruh kita kepada kebaikan abadi. Utusannya, iaitu utusan Allah yang menjadi rahmat buat seluruh alam ini. Dan kekasihnya. Ya, Nabi Muhammad bukan sekadar seorang Nabi, baginda juga seorang Rasul diutus oleh Allah, dan baginda juga adalah kekasih Allah. Ya. Jadi, dan kekasihnya untuk dikasihi dan diikuti. Juga buat ahli keluarga, para sahabat, dan setiap insan yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW sehingga kembali kepada Tuhan yang Maha Mengasihi. Itu sedikit mukaddimah. Kita lihat muka surat 2. Ni tak mengaji lagi, ni baru pendahuluan. Ya? Dia dah semangat nak belajar dah. Tak belajar lagi ni, sedikit pendahuluan. Baik, saya nak bawa seluruh kepada tajuk pendahuluan di sini, insan dan kehidupan. Ya, insan dan kehidupan. Wahai para teman yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kebahagiaan. Ya, ini satu doa yang dimulai oleh Ustaz Zuna, Ustaz kita dan mengarang kitab ini. Amin. Ya, ketahuilah bahawasanya kita tidak dilahirkan di dunia ini sebagai kediaman syurga, tetapi dijadikan pada kehidupan kita di sini untuk perjalanan menuju kebahagiaan abadi, terutama di syurga yang abadi nanti. Kita faham bahawa hidup ini Allah tidak cipta kita untuk hidup di dalam sebuah syurga yang bahagia selama-lama. Kerana hidup atas muka dunia ni ialah hidup yang sementara. Hidup dalam sebuah ujian, dalam mencari sebuah kebahagiaan. Yang ni saya rasa tak perlu saya hurai panjang sangat kan. Panjang sangat, dah faham dah kan. Jadi jangan mengeluh lah, jangan bertanya banyak. Kenapa ustaz saya macam ni, kenapa saya begini ustaz, kenapa saya diuji ustaz. Kadang-kadang orang banyak tanya. Saya tengok orang lain bahagia je orang lain. Saya je yang tak bahagia. Ya ke? Saya tengok orang lain sehat selalu. Saya je kejap sakit.
Ya ke orang lain tu yang sihat tu dah lama dah sakit. Cuma baru je sihat. Tapi jumpa kat kita tanya, apa khabar? Dia pun kata sihat lah. Tapi dia tak cakap, dia dah lama dah sakit pun. Ya. Jangan tanya, Ustaz kenapa dia ni macam ni, kenapa dia macam ni, saya selalu macam ni, saya selalu macam ni. Pening lah. Ya, rasa sedih lah. Ya, saya je diuji. Dia ingat dia seorang je diuji. Oleh Allah. Orang lain semua bahagia. Tak adalah mungkin orang lain tu dah lama derita, cuma baru je bahagia. Ya, baru satu hari bahagia, besok derita dah. Kita jumpa dia yang masa dia bahagia tu. Jadi kita dah faham dah bahawa hidup ni sememangnya Allah tak cipta untuk kita hidup dunia dalam sebuah kediaman syurga. Tidak. Tapi kediaman dunia yang banyak ya perkara-perkara ujian. Baik. Dalam kehidupan dunia ini, memang kita tidak disuruh untuk menjadi gunung. Ini sekadar bahasa je lah. Bahasa kiasan. Kenapa Allah cipta kita jadi manusia? Kenapa Allah tak cipta kita jadi gunung dan ganang? Apa contoh gunung ganang yang tidak goyang ditiup badai dan tidak goyah dengan dentuman guruh dan hujan ribut, tetapi di sebalik unsur diri kita yang dicipta daripada air dan tanah yang menghadapi kehidupan yang tidak sentiasa mudah. Ya, kita dicipta untuk menjadi hamba kepada Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Mengasihani. Ya, dia terus pencipta dan Maha Pencinta. Baik, salah satu daripada yang kalau kita faham hidup kita ni, kita dicipta daripada apa? Tanah. Dan kita dicipta bahagian badan kita ni katanya 70% daripadanya adalah air. Kadang-kadang kita fikir tak, kenapa Allah cipta kita jadi tanah? Apa hikmah di sebalik tanah tu? Kenapa Allah cipta kita daripada air? Apa hikmah di sebalik air tu? Pernah fikir ya? Ke tak pernah? Saya tak pernah fikir Ustaz. Janji saya sebagai seorang manusia. Rupa-rupanya unsur ciptaan tanah dan air ni adalah suatu unsur yang menggambarkan banyak perubahan. Ya, banyak perubahan. Sekejap dia pasang surut. Air kan ada pasang surut. Bumi. Bumi ada pasang surut. Ke banyak berubah. Bentuk muka bumi tu. Kejap macam tu, kejap macam ni. Kita tengok, dulu ada ni. Dulu ada hutan kat sana. Sekarang dah tak ada hutan. Contohnya lah. Dulu, sekarang kan kita di Selangor ni banyak bukit kan. Bukit Kuda, Bukit Rimau, Bukit Naga. Tapi pergi-pergi tak ada pun bukit kat situ. Tak adalah nak bagi tahunya, tanah ni dia ada salah satu unsur yang dia berubah-ubah. Kejap begitu, kejap begini. Walau bagaimanapun apa yang nak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang diri kita ni bahawa banyak ujian dalam kehidupan. Baik, selesai. Muka surat 3. Ya. Ni mukadimah ni saya baca cepat-cepatlah insya-Allah. Makna kehidupan insan. Baik, bila mana Allah cipta kita dan Allah hidupkan kita dan Allah izinkan kita untuk melalui sebuah kehidupan, di sebalik kehidupan ni ada makna yang kita kena faham. Sebab tu selalu saya belajar dengan guru saya, dengan syekh saya. Ya, jangan hidup dengan rupa, hidup dengan makna. Sebab dunia akhir zaman ni manusia ramai yang hidup dengan rupa. Betul ya? Kadang-kadang kita nak tanya juga apa ada pada rupa. Tapi, iyalah, kalau tak ada rupa, susahlah juga. Tapi jangan hidup dengan rupa, rupa zahir. Hidup dengan makna. Ya? Hidup dengan makna. Kena hurai juga. Contohlah, kita beli sebuah rumah. Apa makna pada sebuah rumah? Bukan pada rupa. Tapi pada sebuah tempat kediaman untuk kita hidup dengan sebuah keluarga. Kadang-kadang rumah tu rupanya taklah cantik sangat. Tapi bahagia keluarganya. Tapi kita tengok rumah ni subhanallah cantik sangat rupanya. Dia tak bagi nama rumah dah sebab rupanya cantik. Nama mahligai kan. Tapi apa makna dalam hidup dalam tu? Mungkin dalam tu sebuah keluarga yang sentiasa tak senang, tak tenang. Kenapa? Kerana hidup ni bukan pada rupa tapi pada makna. Kita beli sebuah kenderaan contohnya. Dulu saya belajar syekh saya kata apa? Ada orang ni dia beli kereta dan dia beli kereta kan. Dia nak warna. Dia pergi kat kedai kereta, contohlah kereta Proton kan. Saya nak beli Proton. Okey boleh Encik. Encik nak beli Proton, nak warna apa ya? Mesti dia tanya. Proton apa tu satu hal. Nak warna apa? Saya nak warna merah lah. Dia minat warna merah. Ya, maka orang tu cakap warna merah belum keluar. Ya, yang ada ni ada warna putih, ada warna biru, ada warna kuning. Contoh warna-warna ni. Warna merah tak ada lagi. Habis bila keluar? 3 bulan lagi. Tak apalah, saya tunggulah yang warna merah tu 3 bulan. Habis yang 3 bulan tu, tak apalah saya jalan kaki dulu lah. Jadi dia faham. Apa makna dia faham pada sebuah kereta? Kereta ni sebenarnya dia bukan masalah warna. Kalau dia beli warna merah pun, dia duduk kat dalam, tak warna merah pun dalam tu. Ke dia buka cermin, dia tengok warna merah tu yang kat luar. Oh, kereta aku warna merah. Warna itu sekadar rupa zahir.
Tapi makna sebuah kereta ialah memudahkan perjalanan kita nak datang kuliah. Ya. Nak datang ke kuliah, nak datang ke mana-manalah, dia bawa kita ke masjid, dia bawa kita ke pasar, dia bawa kita ke kampung, dia bawa kita ke tempat-tempat yang kita nak pergi. Itu makna sebuah kereta. Bukan warna dia. Tapi ada orang ni dia nak juga warna merah tu, dia sanggup tunggu 3 bulan lagi. Kalau dia meninggal, langsung tak ada warna apa-apa. Tak ada, ini kehidupan. Jadi hidup ni ada makna. Dia pakai hiduplah dengan makna. Okey ya? Jangan hidup dengan rupa semata-mata. Tapi rupa nak kena jaga juga kan. Kalau macam tu Ustaz tak payah mandi lah, biar nampak wuduh je lah. Tak, bukan makna begitu. Tapi hidup ni ada makna. Apa begitu juga kehidupan kita. Baik, insan, manusia ni hadir dalam kehidupan membawa makna yang tinggi dan tujuan yang murni. Jadi kita hidup ada 2 benda. Pertama, makna kehidupan pada diri kita. Yang kedua, tujuan kehidupan. Ya, jangan lupa 2 ni. Kalau kita gagal dalam memahami makna kehidupan ataupun makna diri kita, dan kita gagal dalam meletakkan tujuan yang tepat pada perjalanan hidup kita, kita akan gagal dunia dan akhirat kita. Maka dia, iaitu Allah, sempurna dari sudut ciptaan dan bukan ni. Dia ni sempurna, manusia itu sendiri sempurna dari sudut ciptaan dan dari sudut tujuan yang diciptanya. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat ni dah lama dah kita hafal dan kita faham. Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah mencipta manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, dan kelengkapan sesuai dengan keadaannya, ya, dalam bentuk yang paling cantik, yang paling sempurna. Itu penciptaan manusia. Sebab tu manusia ni dia tak ada yang hodoh. Sebab tu jangan rendah diri. Duduk depan cermin, kenapalah aku ni tak cantik, orang lain cantik. Tak, semua manusia ni cantik. Cuma cantik tu dia subjektif, kan? Kemudian maknanya berbeza-beza. Sebab tu ada orang cantik pada mata dia, ada orang cantik pada hidung dia, ada orang cantik pada apa? Pada akhlak dia. Ada orang cantik pada bicara dia. Okey. Kan ada satu kisah tu, dia berkenan pada seorang perempuan. Sebab apa? Sebab perempuan tu cantik pada mata dia. Okey ya? Okeylah. Apa saya nak sebut, nak bagi motivasi supaya jangan rasa diri ni, ya Allah, kenapalah aku ni tak handsome kan? Orang lain handsome, aku ni tak handsome. Kita ni okey dah, handsome ke tak handsome tak kisah dah kita kan, Tuan Ji. Ni yang ustaz ni kena kira lagi sebab dia muda lagi. Kita yang tua-tua ni tak kisah dah. Ya, tak ada orang nak ada pun. Kita nak kita punya. Tak adalah tu, tapi motivasi hidup kita ni sebenarnya tidak ada makhluk yang lebih cantik, lebih sempurna, lebih lengkap kejadian dia adalah manusia. Siapa bagi tahu? Allah. Kalau kita belajar laqad ni, dia panggil penegasan, taukid. Ada setengah terjemah demi sesungguhnya. Ya, qad. Qad yang berada di awal fi'il madhi. Khalaqna tu fi'il madhi. Apa makna khalaqna? Kami telah mencipta. Ingat lagi ke bahasa Arab yang dah belajar dulu-dulu ya? Ingat lagi tak? Ni dah khatam kitab dulu. Ya, yang kita belajar kitab apa tu? Kaedah mudah memahami Quran tu. Ingat lagi tak? Harap-harap ingatlah ya. Qad yang berada di awal fi'il madhi. Khalaqna tu fi'il madhi. Maknanya demi sesungguhnya kami telah mencipta. Siapa yang kami cipta? Al-insan. Ya, insan fi ahsan. Bukan hasan, ahsan. Bentuk yang paling sempurna. Okey. Diri insan yang dicipta sebagai sebaik-baik kejadian bukan semata-mata dari sudut rupa zahir. Rupa zahir ni pun dah sempurna, cantik nak banding dengan yang lain, makhluk-makhluk lain. Tapi kita lihat bukan sekadar zahir, tetapi malah lebih utama dari sudut dalaman. Apatah lagi kalau dilihat dari dalaman manusia. Ada hatinya, ada rohnya, ada akalnya ni dalam ni. Ya, kita terasa tak? Kita ni manusia yang paling yang tidak ada pada makhluk lain, iaitu salah satunya ialah qalbu. Ada hati, ada roh, ya, kemudian ada akal, ada nafsu. Inilah kelebihan manusia pada diri dalam. Pada zahirnya adalah jasad. Jasad ni pun begitu sekali indah, begitu sekali sempurna. Melihat? Ia sesuai dengan sambungan ayat setelah itu. Summa radadnahu asfala safilin. Summa kemudian, radadnahu. Jika dia, iaitu manusia, tidak menunaikan makna kehidupannya, asfala safilin, kami kembalikannya ke serendah-rendah peringkat. Orang-orang yang rendah. Illa melainkan. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amalan soleh. Saya selalu terjemah, ingat dulu ya. As-solihat tu, mana-mana perkataan dalam Quran yang akhirnya ada alif dengan ta,
tak maftuhah. Perkataan itu adalah banyak. Jadi kita kena pastikan setiap berinteraksi dengan ayat-ayat Quran ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia nak kita beriman kepada Allah, kemudian beramal dengan amalan soleh yang banyak. Wa amilus solihat. Ada alif dengan tak, dipanggil jamak. Ya, plural, jamak. Kalau belajar bahasa Arab, jamak mu'annas salim. Ya, perkataan jamak ni dalam kategori kalimah mu'annas. Kalimah dalam kumpulan perempuan. Baik, falahum, dan bagi mereka ajrun ghairu mamnun. Ya, ganjaran. Ajar ni adalah ganjaran pahala. Yang mamnun, yang tidak putus-putus. Okeylah, kita teruskan. Muka surat 4. Jadi, tak takut tak sempat masuk bab ni ya. Tapi panjang juga pendahuluan dia ni. Tapi kalau kita baca tu, dia memberi tasawur, memberi gambaran bagaimana kita nak melalui perjalanan ilmu dalam kitab ni. Baik, serendah-rendah tahap dalam insan ini ada dua penjelasan. Jadi kalau orang tanya, apa maksud Allah Ta'ala akan kembalikan kita setelah Allah cipta kita ni begitu sekali sempurna? Tapi kalau tak kena gaya dalam kita memahami makna kehidupan yang kita sedang lalui, dan salah tujuan hidup kita dalam kehidupan ini, Allah akan kembalikan kita kepada serendah-rendah tempat. Apa makna serendah-rendah tempat? Ada dua penjelasan. Sebahagian ulama menafsirkan serendah-rendah tahap ini ialah ketuaan, nyanyuk dan sebagainya. Ada dua bentuk. Ya, oleh kerana kita ni, zahir kita ni cantik, zahir kita ni sempurna. Tetapi sampai satu masa dia akan jadi serendah-rendah keadaan. Apa maknanya? Salah satunya kita akan jadi tua. Ya, makin lama makin tua. Tapi kalau kita sebut tua ni, tak apa selesa kan? Makin lama. Ada rasa dah sekarang ni? Dah lah, Alhamdulillah lah rasa. Bima tak rasa. Saya tak rasa tua lah Ustaz. Umur 70 tapi rasa 17. Sudah. Ini masalah. Tapi terasa. Kemudian nyanyuk. Nyanyuk ni satu masalah juga ya, nyanyuk. Nyanyuk ni sebenarnya penyakit. Bila mana nyanyuk dia jadi, dulu kan bijak. Dulu kan kuat ingatan, tapi sekarang dah nyanyuk. Lepas tu saya terima satu amalan daripada guru saya dulu. Tapi yang ni dia jadi perbahasan, dia jadi khilaf. Dia kata tak payah baca, kata nak payah. Salah satunya ialah ba'da solat, lepas daripada setiap kali solat. Dia selepas solat. Dia dibaca ayat akhir surah Isra. Ataupun kita baca sama dia ada waqulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Ada yang baca alhamdulillah, dia tak sebut kul. Terus alhamdulillah. Lepas solat bagi salam, sebelum baca istighfar, baca alhamdulillah. Tapi di luar sana ada yang dibahas. Ya, kenapa kita nak baca alhamdulillah? Ya, kerana selepas solat sepatutnya kita takut kepada Allah, maka kita istighfar. Takut apa? Takut Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menerima solat. Okey, kalaulah lepas solat nak terus baca istighfar, silakan baca. Tapi ada guru saya dulu, dia kata antara salah satu amalan, tapi bukan wajib. Ya, harus. Ya, setiap perkara yang harus ni kita fahamlah. Ya, saya pernah sebut dulu masa pengajian kita, kalau saya belajar dengan guru saya tu, harus ni kalau nak buat perkiraan dia letak tengah-tengah ni. Ini hukum harus. Selalu kita kata wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kan? Ni cara kira kan? Kita kira wajib. Ada amalan wajib, ada amalan sunat. Ada amalan tu haram, jangan buat. Adanya makruh, adanya harus. Tapi kalau guru saya, dia kira harus ni tengah-tengah. Kerana hukum yang harus ini, kadang-kadang dia boleh jadi sunat. Kalau dia ke kanan, kalau kita ke kanan saya ya, kanan saya. Asalnya hukumnya harus. Kalau dia ke kanan lagi, dia jadi sunat. Kalau dia ke kanan lagi, dia jadi wajib. Yang harus ni juga, kalau dia ke kiri, dia jadi makruh. Kalau dia ke kiri lagi, boleh jadi dia haram. Jadi benda harus ni, dia boleh berubah hukum dia. Tapi hukum asalnya harus. Apa makna harus? Harus ni kita nak baca pun baca, tak nak baca sudah. Tapi kalau kita baca dengan niat kerana Allah, kerana setiap perkara ni lillahi ta'ala, mesti buat kerana Allah, jangan buat kerana diri kita. Nanti ke depan nanti kita akan belajar. Ya, kita akan belajar bagaimana nak meletakkan makna pada diri kita. Salah satunya ialah kita kena hidup dengan huruf lam. Apa makna huruf lam? Kerana, li. Bagaimana cara dia? Lillah. Buat satu benda, lillah. Buat satu benda, lillah. Maka kita ada makna dan tujuan dalam hidup kita. Kalau kita buat sesuatu kerana diri kita, atau buat sesuatu kerana apa? Kerana dunia kita, atau kerana akhirat sekalipun, maka kita tidak meletakkan satu makna yang pada diri kita. Kerana hidup ni adalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka segala benda lillah.
Jadi salah satunya kalau benda tu asalnya harus. Tapi kalau kita buat lillahi ta'ala, mungkin dia jadi sunat. Kalau benda harus. Tapi benda wajib ni memang dia dah ada dalil tu wajib. Macam makan lah. Makan ni hukumnya asalnya apa? Makan. Hukum asalnya. Hukum asal makan. Sudah. Kan. Haruslah kan? Harus. Dia jawab tadi. Harus. Tapi boleh tak jadi makan tu sunat? Boleh. Sahur jadi sunat. Sahur tu apa sahur tu? Kan makan. Tapi kalaulah kita tak makan sampai mudarat diri kita sebab tak makan, dia dah jadi wajib makan ketika itu. Tapi kalau kita makan, memudaratkan kita, dia jadi haram hukumnya. Tapi asalnya haram. Asalnya harus. Tak apalah kita bahas lain kali. Tapi nak bagi tahu bahawa sesuatu itu, saya nak sebut tadilah penyakit nyanyuk. Jadi saya terima dengan guru saya. Ya. Kalau sesiapa lepas solat, dia bagi salam, kemudian dia baca alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada. Antara fadilatnya ialah dia membebaskan kita daripada penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuk. Jadi insya-Allah Allah akan hindarkan kita daripada terkena penyakit nyanyuk. Tahu nyanyuk kan kena hurai juga. Tak payah hurai lah. Kalau kita jaga mak ayah kita tu, atuk kita dulu saya pernah jaga atuk tu, nyanyuk. Dah makan? Belum. Baru saja. Pinggan kat depan dia tu pun kita saja nak tanya dia. Pinggan kat depan tu pun tak angkat lagi. Air yang dia minum, air teh tu pun baru separuh. Dah makan? Atuk dah makan? Belum lah. Daripada pagi tadi ke belum? Kita kata, tu pinggan apa tu? Itu pinggan siapa ya? Dia buat tanya. Dia nyanyuk. Tapi kalau tanya, dah solat? Dah. Solat apa? Pukul 10 solat apa? Kita tahu dia dah. Dia nyanyuk. Kita pula nakal kan? Kita cucu-cucu nakal tanya. Nak bagi tahu, nyanyuk macam ni rupanya. Kadang-kadang dah makan berapa kali? Pagi sarapan makan, tengah hari makan. Kemudian dia minta minum lagi. Pergi tanya, ni daripada pagi tadi lagi. Tak ada orang pun bagi makan. Sudah. Yang inilah kalau anak yang tak tahan, tak sabar. Ada seorang ustaz dia cerita kat saya. Ni selingan sikit ya. Ni baru tak mengaji lagi ni. Ni baru nak mula mengaji ni. Ada seorang ustaz tu. Dia kata saya kena sabar Ustaz. Kalau saya sebut puan-puan kenal tapi tak payahlah. Yang ngajar puan-puan juga dia cerita kat saya. Dia kata satu kali arwah mak dia. Tapi dia lah ingat arwah mak. Malu saya Ustaz. Dia ketuk jendela. Dia ada bilik dia. Sebelah rumah jiran. Dia ketuk jendela. Jiran pun datanglah. Buka lah. Apa pakcik? Ni nasi ada tak nasi? Makanan ada tak makanan? Dia minta kat jiran sebelah. Apa? Ni satu hari tak ada anak-anak bagi makan ni. Anak-anak tak bagi makan. Jadi jiran bagi makan. Lepas tu balik-balik tanya, ni pinggan siapa ni? Pinggan jiran sebelah. Apa dia? Dia bagi makan. Kenapa? Dah kau semua tak bagi mak makan? Allah. Aib. Dia kata aib saya ustaz, malu. Saya ustaz. Tak bagi mak makan. Mak nyanyuk. Kalau anak tak sabar, dia kata malulah kat jiran. Besok dia ketuk balik. Dia ketuk jendela. Jiran dah tahu dah. Ketuk jendela tu mesti lapar. Lapar sebab apa? Sebab anak tak bagi makan. Itu bahaya penyakit nyanyuk. Okey, setakat itulah ya. Dan sebagainya. Baik, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ialah kerendahan tersebut bukan dari sisi kejadian zahir dan rupa. Ya. Kerana pengecualian dalam ayat tersebut ialah tentang orang-orang beriman. Dalam ayat yang kita baca sekejap tadi, ya, dalam surah surah Tin, ayat 5 dengan 6 tadi, ada illa. Sebab tu saya suka sangat tuan-tuan dan puan-puan kalau ada masa di saat kita baca Quran, kita ambillah satu ayat supaya kita belajar berinteraksi dengan ayat Quran. Dalam ayat yang kedua tu, ayat 5 kemudian ayat 6, sebelum bermulanya ayat 5 tu, ya, nak mula ayat 6 dia ada perkataan illa. Illa tu huruf istisna. Apa makna huruf istisna? Huruf yang menunjukkan pengecualian. Istisna. Jadi di situ Allah kecualikan siapa? Pertama Allah kecualikan orang yang beriman. Ya. Manusia ni dicipta dalam keadaan yang begitu sekali cantik. Tetapi manusia akan dikembalikan dalam keadaan yang sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Kecuali. Bukan semua, tidak. Kecuali siapa? Syarat pertama orang beriman. Syarat kedua orang yang beramal dengan amalan soleh yang banyak.
Jadi perkataan illa di situ, ulama mengambil kira bagaimana memahami ayat tersebut. Maka makna yang kedua ni ialah kerana pengecualian dalam ayat tersebut ialah orang-orang beriman. Maka serendah-rendah tahap yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah neraka. Manusia yang begini cantik, begini sempurna ni, ya, tapi kalau tak kena gaya, manusia akan dikembali kepada tempat yang paling rendah. Di mana? Di neraka. Wal-iyazubillah. Yang tak faham makna kehidupan, yang tak faham apa tujuan kehidupan. Waktu kita kena faham sungguh-sungguh. Dia kalau kita nak belajar dalam bahasa yang mudahnya ialah siapa kita ni, apa makna diri kita? Diri kita ni tidak lebih daripada seorang hamba. Itu nilai dan makna diri. Maka hidup macam mana? Hidup sebagai seorang hamba. Yang kedua, apa tujuan hidup kita? Allah. Ni kalau bahasa mudah kita nak sebut. Nanti kita hurai cara panjang. Apa tujuan kita? Satu aja tujuan kita, Allah. Makan kita kerana Allah, tidur kita kerana Allah, berkeluarga kita kerana Allah, diam kita kerana Allah, bercakap kita kerana Allah. Macam hari ni kita berpakaian ni, kerana apa semua ni? Kerana nak nampak cantik. Kerana Allah. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya Allah nak suruh kita tutup aurat. Itu yang pertama. Nak pakai baju kurung, nak pakai jubah, nak pakai tudung, nak pakai warna apa tudung tu. Sama tak dengan bagnya, tudung tu? Sama. Kita tak kisah sangat kan. Kita ni janji ada kopiah. Kopiah warna apa? Baju warna apa? Ustaz pernah kira Ustaz? Sebenarnya baju Ustaz tu kopiah kena hampir sama tu. Ni kopiah putih je ni. Jadi orang tu kira. Tapi kita tak kisah orang lelaki ni. Orang perempuan dia kisah. Tengok tu. Mana tudung ada warna, beg pun tudung ada apa tudung? Tudung kosong kan? Tudung kosong. Beg pun kosong lah macam tu, tak ada apa-apa. Tapi kalau tudung tu ada bunga-bunga, beg kena bunga-bunga. Ya, tak kira juga. Tak adalah, saya saja sebab yang saya nampak. Jadi dia kena kira. Tak apa, tak ada masalah yang tu, tak ada masalah. Silakan. Tak salah. Tak salah ya. Tapi yang salahnya ialah bila mana kita pakai kerana dunia, nak tunjuk kat orang. Kita pakai kerana nak nampakkan kita ni. Tak, kita pakai kerana Allah. Habis orang tengok cantik, alhamdulillah lah. Tapi pakai pertama lillahi ta'ala. Maka kalau ada dua perkara ini, pertama kita hidup tidak lebih daripada seorang hamba. Yang kedua, tujuan kita hanyalah Allah. Ya, kita ke mana pun kerana Allah. Kita buat apa pun kerana Allah. Hatta kita tinggal menetap di rumah pun kerana Allah. Macam hari ni kalau kita tanya betul-betul, kenapa yang setengah tu pilih duduk depan, kenapa pilih duduk tengah, kenapa yang setengah-tengah duduk belakang? Kenapa yang setengah tu duduk belah kanan saya? Belah tiang pula tu nak menyandar ke apa? Tak ada lah. Kalau kita tanya kenapa? Semua lillahi ta'ala. Tak ada ya, Kak Ayah saya cakap, lama tak jumpa. Ke lillahi ta'ala. Sebab tak ada satu masa saya di Hadramaut dulu, ada seorang ulama, dia tulis satu kitab, An-Niyat. Habib Sa'ad. Habib Muhammad Al-Adrus. Habib Sa'ad, dia tulis satu kitab, An-Niyat. Dia tak tulis An-Niyah, satu niat. Dia tulis niat. Salah satu daripada perkara yang kita hidup atas muka dunia yang agak kita kata, apa ya pelik, apa hikmah ya, apa rahsia ya. Allah Ta'ala ni, dia nak kita solat 4 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2. Tapi kenapa? Yang 2 pun kena niat, yang 3 pun kena niat, yang 4 rakaat pun kena niat. Kalau tak niat, 4 rakaat tu 1 rakaat pun tak diterima. Yang 4 rakaat ni, satu pun tak Allah tak terima. Kalau tak niat. Puasa 1 hari daripada pagi sampai petang pun. Baca Quran 30 juzuk pun 1 hari. Kalau tak ada niat, 1 huruf pun Allah tak terima. Apa niat ni sebenarnya? Sebenarnya Allah nak bawa hati kita hanya kepada Dia. Ya, rukuk kamu, sujud kamu ada nilai. Kalau sujud dan rukuk kamu untuk aku, kata Allah. Tapi kalau untuk kamu, untuk dunia kamu, untuk diri kamu, maka tidak ada nilai, tidak ada makna. Maka nilai diri kita bertolak daripada, ya, kita jadi hamba kepada Allah dan kita, tujuan hidup kita adalah Allah. Okay, kita teruskan lagi. Harap-harap hari ni tak sempat khatam mukadimah kita ni, rugi. Baik, maka sesuai sebagaimana dihubungkan dengan ayat sebelum ni, maka kerendahan insan ialah pada titik beriman dan kerendahan insan ialah pada titik tidak beriman dan tidak beramal soleh. Sebagaimana dikecualikan daripada kerendahan. Inilah sebahagian daripada makna penafsiran. Jadi di mana nilai manusia sebenarnya? Di saat mereka beriman dan beramal soleh. Di manakah kerendahan, kehinaan sebenarnya? Di saat mereka tidak lagi beriman dan tidak beramal soleh. Ini kehidupan manusia baik. Makna diri insan yang agung, dimulia dan mulia dijelaskan oleh Allah.
Maka dia hurai pada kita. Di mana makna kehidupan kita? Maka di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'budun, untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Ni ayat ni dah kita faham sangat dah. Muka surat 5. Makna kebahagiaan insan dan nilai dirinya pada keimanan dan kehambaan. Itu makna kebahagiaan. Dia ada dua ya. Satu makna diri, satu makna kebahagiaan. Makna pada diri kita adalah hamba. Makna kebahagiaan dalam hidup kita, iman yang ada dalam diri kita. Maka hidup ni tak ada makna kalau tak ada iman. Dan diri ni tak ada makna kalau tidak rasa kehambaan pada diri. Saya ulang lagi sekali ya. Di mana makna pada diri kita? Bila mana kita merasai diri ini tidak lebih daripada seorang hamba. Itu makna dan nilai kita. Saya pun nak kali sebut pada pengajian kita sebelum ni kan. Saya sebut bahawa diri ni, walau sehebat mana pun, dia tak lebih daripada seorang hamba je pun. Al-abdu abdun fi kulli hal. Hamba adalah hamba dalam semua keadaan. Kita kaya, kita miskin, kita sihat, kita sakit, kita masyhur atau orang tak kenal kita tetap sebagai seorang hamba. Maka kalau dia faham diri dia sebagai seorang hamba dan dia merasai dirinya tidak lebih daripada seorang hamba, maka dia ada makna dan nilai pada diri itu. Sebab tu baginda Nabi SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, bukan Nabi biasa, bukan Rasul biasa, ketua, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan kekasih Allah. Pernah saya sebut dulu kan, ingat lagi ya? Kekasih Allah, itu pun Allah sebut hamba. Subhanallazi asra bi abdi. Ingat lagi saya tanya dulu soalan dulu. Kena tanya lagi sekali. Kita ni ada kekasih tak? Tuan-tuan semua ada kekasih tak? Ustaz ada kekasih tak? Ada? Minta maaf dah saya tanya soalan. Tapi jangan risau, saya tanya, saya jawab. Kalau tak jawab pun. Ni puan-puan semua ni ada kekasih tak? Dulu dah tanya soalan kan? Ke masih tak berani nak jawab? Ada. Siapa kekasih kita? Kekasih kita kalau kita ada isteri, itulah kekasih kita. Kalau ada suami, itulah kekasih kita. Siapa kekasih? Orang yang kita kasih lah. Ibu dan ayah kita, kekasih kita lah. Cuma salah sekarang ni, orang sudah salah faham tentang makna kekasih. Dia ingat kekasih yang dia bawa kat Uluyam tu, yang nama makwa tu apa tu. Itu bukan kekasih. Kekasih ni ialah yang halal untuk kita, itu kekasih. Yang haram itu bukan kekasih. Ya, kerana kekasih ini perlu dikasihi dan dicintai. Cinta itu akan sah bila mana dia halal. Kalau kita bercinta dengan orang yang tidak halal, itu bukan cinta, itu nafsu. Sebab tu Allah Ta'ala meletakkan diri Nabi-Nya adalah kekasih. Okey, cuma kesimpulan saya nak sebut begini. Nabi sebagai kekasih Allah ni, itu pun Allah sebut sebagai hamba. Ya. Kerana apa? Kerana walaupun Nabi sebagai berada pada tahap seorang kekasih, apa maksudnya? Manusia ni walau siapa kedudukan, di mana kedudukan apa, siapa dia pun, dia tetap hamba. Kerana nilai makna diri manusia itu adalah hamba. Lepas tu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala apa? Abadina. Kalau kamu masih ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan. Kepada siapa kami turunkan? Ala abdina, kepada hamba kami. Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Kekasih. Lepas tu kadang-kadang saya tanya soalan. Siapa yang ada kekasih dan dia gelarkan kekasih dia hamba? Siapa? Mana ada dalam kamus sebuah percintaan dengan kekasih dan kekasih menggelarkan hamba? Macam puan-puan balik rumah nanti kan? Tanya suami, macam mana, you penat ke hamba? Kita pun cakap kat isteri kita, hamba, dahaga ni, bawa air, benar? Mana ada orang cakap hamba kat isteri dia? Ataupun suami baru balik kerja, macam mana, nampak penat aja hamba hari ni? Ini dah ada masalah dah ni. Dulu bukan main lagi panggil apa? B. B. Apa khabar B? Oh, dulu panggil nama. Lepas panggil nama, tak nak dah panggil nama. Sebab kasih, cinta, sayang. Panggil B. Tiba-tiba hamba. Tapi kenapa Allah menggelarkan Nabi-Nya hamba? Adakah Allah sudah tidak mencintai Nabi-Nya? Tidak. Kerana hamba itu dah nilai pada diri seseorang. Itu satu. Diri. Satu lagi makna pada kehidupan yang kita lalui. Kita sebagai seorang insan yang sedang melalui sebuah kehidupan, apa makna kehidupan ini?
pada keimanan yang kita lalui dengan sebuah keimanan, maka ada makna pada kehidupan. Seseorang yang melalui kehidupan tanpa iman, maka kehidupannya tidak ada makna dan tidak ada nilai. Tujuan apa makna? Untuk meletak sebuah nilai. Okey ya? Apa makna sebuah keluarga? Kita tanya. Maka keluarga itu ada nilai. Dan sebagainya. Okey, selesai. Allah berfirman, tanpa kedua-duanya kehidupan insan akan menjadi sempit. Kalau tak ada iman dan tidak melalui kehidupan dengan sebagai hamba, hidup dia jadi sempit dan menghimpit jiwanya sehingga merasa kekosongan malah kehilangan. Rupa-rupanya ada manusia yang hidup dalam keadaan, kita nak kata apa ya? Kesempitan, ketidaktenangan, apa lagi? Kegelisahan. Kerana apa? Kerana tidak ada iman dalam diri dia. Dan dia hidup, mungkin dia nak rasa dirinya itu dan ini, dia tak rasa diri dia hamba, maka itulah yang menyusahkan dan menyempitkan hidup dia. Contoh, dia rasa dia hebat. Tiba-tiba orang tak pandang dia hebat. Macam mana? Dia rasa dia bijak, dia rasa dia pandai. Tiba-tiba orang tak anggap pun dia pandai. Macam mana dia rasa? Tapi kalau kita rasa diri kita taklah ada apa-apa dan orang pun tak hormat kita, tak ada apa-apa, kita betul relax je. Orang suka ke tak suka kat kita kan? Okey je. Ke balik rumah menangis sebab orang tak suka. Relax biasa. Kadang-kadang sebab tu orang-orang minta maaf kita cakap kan, orang-orang sufi ni, dia bagi dia sama je. Orang hormat, orang tak hormat, orang puji, orang tak puji, bagi dia biasa. Kita ni seronok dengan pujian kan? Seronok tak orang puji? Kalau orang hina, rasa sedih tak? Sedih lah kan? Sedih. Nanti-nanti orang cakap, lama lah tak jumpa, ingat dah mati dah. Sedih lah kita. Allah, sampai hati Haji cakap gitu. Sampai hati akak cakap gitu. Saya masih hidup lah. Dah mulai terasa lah tu. Tapi kalau orang kata, lama tak jumpa, ingat dah mati. Alhamdulillah. Oh, masih sihat ya? Alhamdulillah. Oh, nampak macam tak okey je? Alhamdulillah. Sebab tu ada seorang tu disebut khair. Orang cakap apa kat dia, disebut khair. Apa mana khair? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Dia cakap apa pun baik. Semua baik. Dia baik. Maka seluruh hidup yang dia lalui adalah baik. Kan nak cerita-cerita yang sama je kan? Okey, kita baca sini dulu. Baik, Allah berfirman tentang kehidupan yang baik dan jiwa yang bahagia. Di sana ada ayat Quran menggambarkan suatu kehidupan dan jiwa yang baik dan kehidupan yang bahagia. Man, sesiapa sahaja, amila salihan, yang telah beramal dengan amalan soleh, min zakarin, sama ada dia itu seorang lelaki, au untha, ataupun dia seorang perempuan, wahwa mu'min, dan waw, ingat lagi ya, huruf waw yang ada di awal perkataan dhamir. Waw tu wawul hal. Padahal dia sebagai seorang yang mukmin. Tengok syarat Allah sebut. Man, sesiapa sahaja. Pertama, amila salihan. Dia buat amalan soleh. Siapa dia? Min zakarin, sama ada dia tu lelaki, au untha, ataupun dia seorang perempuan. Di sini Allah telah meletakkan orang lelaki dan perempuan ni sama pada pandangan Allah dalam bab amal soleh. Wahwa mu'min, dalam masa yang sama ataupun pada hal, waw tu hal, huwa dia mukmin, dia beriman pada Allah. Dia sebagai seorang yang beriman. Kalau dia terjemah di situ sedangkan dia beriman, itu orang panggil fi'il, ataupun dia sebagai dia orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Itu syarat dia. Ni antara ayat Quran yang cerita pasal kehidupan bahagia, hidup yang baik, hidup yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka ajrahum dengan suatu ganjaran bi ahsan, ya, dengan ganjaran yang kita nak kata apa ya, pahala yang lebih baik, ma kanu ya'malun, nak banding dengan apa yang mereka buat. Sebenarnya Allah Ta'ala ni setiap apa yang kita buat amal kita bukan baik sangat pun. Contoh kita solat tu memang baik, tapi perbuatan amal kita daripada diri kita tu kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang wuduk pun tak sempurna, kadang-kadang rukuk tak sempurna, betul kan? Kadang-kadang lupa pula rakaat kedua ke rakaat ketiga. Itu tak payah cerita lah. Tapi Allah, dia menghargai amal soleh kita. Allah kata apa? Walanajziyannahum ajrhum bi ahsan. Kami akan bagi lebih baik daripada apa yang kita buat tu. Itu penyayangnya Allah. Supaya apa? Supaya Allah nak tengok kita ni berbahagia dunia dan akhirat kita. Inilah sebab kehidupan yang baik, iaitu iman dan amal soleh. Daripada ayat tadi yang kita baca sekejap tadi, ni kita tak hurai panjang lagi.
Ya, kerana kita nak bahas satu persatu nanti dari sudut-sudut yang akan kita lalui dalam perbahasan hadis dalam kitab ini insya-Allah. Jadi walau bagaimanapun ayat yang kita baca sekejap tadi ialah Allah tunjuk kepada kita suatu contoh bagaimana Allah berbicara tentang kehidupan yang bahagia. Tapi dengan syaratnya ialah iman dan amal soleh. Baik, dalam kurungan tu dia letak perkataan kehambaan. Maknanya seseorang itu bagaimana dia membuktikan kehambaan kepada Allah bila mana dia buat dua perkara. Kita ni hamba kan? Ya, kita ni hamba. Macam mana nak tahu kita ni hamba yang sempurna sebagai seorang hamba? Sebab ada orang ni, dia hamba. Tapi dia tak sempurna sebagai seorang hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah. Kejap dia jadi hamba nafsu, kejap dia jadi hamba Allah, kejap dia jadi hamba dunia, kejap dia jadi hamba manusia. Ni dia ni hamba siapa yang sebenarnya? Kejap dia jadi hamba syaitan, kan? Pernah tak rasa? Aku ni dah jadi hamba apa ni? Tak pernah datang dalam hati kita. Contoh mengumpat. Bila mana mengumpat, kita pun tersentak. Aku ni dah mengumpat ni. Kalau aku mengumpat, aku dah taat pada siapa? Taat pada Allah atau taat pada syaitan? Aku dah buat apa kerja ni? Ni kerja-kerja yang disukai oleh syaitan ni. Kalau aku dah buat kerja yang syaitan suka, aku ni hamba siapa? Tak pernah tanya? Ke relax aja? Jadi, nak tahu hidup kita ni adalah menjadi hamba yang sempurna pada Allah, sentiasa dalam iman kepada Allah dan amal soleh. Itu kita hamba Allah. Kalau kita iman pada Allah tapi amalnya tidak soleh, ada masalah dalam diri kita dalam bab perhambaan kepada Allah. Boleh ya? Iaitu kepercayaan yang murni dalam jiwa insan yang menghubungkan alam zahir dengan perkara-perkara yang gaib di sebaliknya. Lalu meluaskan pandangan terhadap kehidupan dan tindakan ini. Tak payah bacalah ya. Buku surat 6. Iman dan amal soleh melepaskan manusia daripada keterbatasan kebendaan dan keduniaan. Sehingga berhubung kepada apa yang di sebalik fizikal dan apa yang di sebalik kematian. Kita ni diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab iman. Apa makna iman? Berinteraksi dengan alam yang lain. Alam akhirat, alam barzakh. Alam yang bukan sekadar dunia semata-mata dan kebendaan. Itu maksud iman. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian ni, saya duduk dengan para masyayikh, para habaib ni, kita duduk. Kadang-kadang dia memberi suatu perkara yang makna yang dilain daripada apa yang kita faham. Apa makna iman? Kadang-kadang iman tu kita hanya sekadar faham, kita beriman pada rukun iman yang 6. Kepada Allah, pada Nabi, kepada kitab, pada akhirat, pada syurga dan neraka, benda-benda gaib. Tapi bila mana kita belajar, salah satunya apa makna iman? Iman ni sebenarnya dia nak melepaskan diri kita daripada keterbatasan hidup kita, terbatas hanya sekadar benda dan dunia. Sebab ada orang, ialah susah bagi kita sebenarnya. Sebab hari-hari kita lihat dunia kan. Bangun pagi, bukan setakat bangun pagi, lihat dunia. Bangun pagi bukan setakat lihat dunia. Makan, benda dunia. Pakai, benda dunia. Naik kenderaan, benda dunia. Akhir sekali kita, pemikiran kita ni terbatas pada dunia dan kebendaan. Maka, kenapa Allah letak iman dalam hati kita? Supaya Allah bebaskan diri ini. Jangan sekadar terbatas dengan benda dan dunia. Apa makna iman? Sebuah kepercayaan kepada Allah. Sebuah kepercayaan kepada Rasul. Yang itu kita faham. Tetapi sebuah kepercayaan kepada suatu kehidupan yang lain daripada dunia ni. Apa dia? Akhirat. Itulah yang menjadikan kita ni sebagai seorang manusia yang menjadi hamba yang benar-benar kepada Allah. Kenapa? Kerana hamba Allah ini, hamba yang bukan sekadar melihat apa yang sekarang ada, tetapi melihat di sebalik apa yang kita ada pada hari ini, iaitu akhirat. Dan untuk bertemu dengan Allah di dalam syurga. Okey, tanpanya tiada kehidupan yang baik dan tiada kebahagiaan. Tanpa iman dan amal soleh, tidak ada kehidupan yang baik. Tiada kebahagiaan yang insan. Tengok, minta maaf lah kalau kita tengok orang duk mengadu kat kita kan. Masalah keluarga. Kalau tanya, antara puncanya ialah tak solat lah. Tak solat. Tak baca Quran. Kenapa dia tak solat? Mungkin dalam hati dia ni keimanan yang tak cukup kuat. Orang yang iman dia kuat, dia tak akan mudah. Ya. Kalau dia tertinggal pun dia akan qada. Tak apalah, tak payah qada je lah, minta ampun je lah. Kita mazhab Asy-Syafi'i kan, qada. Solat ni ada 3. Adaan, qadaan, i'adatan. Solat ni, adaan tunai. Tak payah hurai lah kan. Sini semua alhamdulillah, saya tengok jemaah muslimat sini alhamdulillah.
Alim-alim. Kan sebab belajar kitab banyak dah kan. Kalau dengan saya ni, saya ingat saya dah berapa buah kitab ni yang kita khatam ya. 4 ke 5 dah. Itu pun dengan saya, dengan orang lain. Dia alim ustaz. Ya, kadang-kadang guru jemaah kita ni, dia lebih banyak pada guru kita. Kita mengaji guru ada 10 dia. Yalah, boleh kira lah daripada dulu. Khatam pun dah banyak dah. Tapi nak bagi tahunya, solat ni ada adaan. Apa mana adaan yang kita tunai pada waktunya? Qadaan kita tunai di luar waktu, dah terlepas dah. I'adatan ni boleh ulang balik. Solat kita. Contohlah, ada setengah contoh. Contoh kita pergi RNR, kita seorang, kita pun solat lah. Tiba-tiba datang sebuah kereta, 4-5 orang, dia pun solat apa? Solat jemaah. Kita tadi solat seorang. Boleh tak kita nak solat lagi sekali? Berjemaah dengan dia orang. Boleh. I'adatan. Dia ulang balik solat tu. Jadi dalam mazhab kitanya, kita boleh qada. Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia akan tunaikan sebaik mungkin. Walaupun dia tertinggal, dia akan ganti balik. Kenapa? Itulah keimanan kepada Allah. Tapi orang yang tidak beriman pada Allah, maka itulah yang memberi punca kepada hidup dia sekarang ni. Macam-macam benda. Subhanallah, kalau yang datang mengadu pada kita sendiri tak terfikir. Ada ke orang macam ni? Ada. Dalam hidup ni. Kita nak cerita juga. Ada suami tu Naji. Ada suami tu minta maaf. Ada seorang kakak tu kan. Dia jumpa saya. Ni cerita. Kita tak terfikir. Ada ke macam ni? Ada. Orang rumah dia pensyarah UiTM. Ni live ke? Allah, ini susah lah nak cerita. Tapi cerita umum lah. Cerita umum. Tapi tak ada. Ni nak cerita seorang suami yang apa ada dalam diri dia sebenarnya. Kita pun tak tahulah. Isteri dia kerja itulah. UiTM. Gajinya mahal banyak. Tapi kad tu dia pegang. Maka bila mana dapat gaji, dia pergi ambil semua gaji isteri dia. Dia kata, saya ustaz, nak pergi sekolah, nak pergi mengajar tu, tak ada makanan saya, nak beli duit tak ada. Saya kadang-kadang duduk, ya pensyarah ni kan, duit banyak kan. Tak ada duit ustaz, kadang-kadang saya masuk dalam tandas tu, saya minum air. Suami ambil habis duit. Saya kata, ya Allah, ada macam ni, ada. Ni kalau kita nak cakap kasarkan, ni suami ke apa ni? Sang isteri, bagilah kan. Kalau nak ambil pun ambil lah separuh, bagi separuh kat dia, ataupun ambil 2/3, tinggal 1/3 kat dia gaji dia, dia nak pergi kerja, dia nak makan. Sampai saya ustaz lapar, minum masuk dalam tandas, minum air pahit. Suami ambil habis. Saya kata, suami tak kerja ke? Tak, suami kerja, duit dia pun banyak. Habis dia guna duit tu buat apa? Dia suka belanja kawan dia. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana nak buat? Tak apalah, kita baca kitab ni dulu. Cakap lagi. Ustaz, tak terfikir tu tak? Macam mana? Allahu Rabbi. Sedih, kita pun tak tahu. Habis macam mana nak buat? Kita pun tak tahu nak buat macam mana. Doalah pada Allah supaya Allah bagi keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Lepas tu dia tanya, kalau saya minta cerai? Sudah. Kan dah nak putus, dah habis dah. Saya pun cakap lah, keluarga ni macam-macam mana pun pertahan lah. Tapi nak pertahan macam mana agak-agak? Kita sedap lah cakap kan? Saya pun berhati-hati juga. Nanti kalau kita cakap lebih-lebih, dia kata, yelah ustaz boleh cakap lah, nanti ustaz tak rasa macam saya rasa. Yelah memang rasa itulah. Jadi tapi ditanya, kalau saya minta cerai macam mana? Tapi pada pemikiran kita, hidup ni kalau dah kahwin, pertahanlah sampai macam mana sekalipun. Tapi doalah pada Allah, biar Allah bagi satu keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab hidup ni bukan dunia sahaja, itu sampai ke akhirat. Okey, sikit lagi ya, kena baca cepat-cepat ni, masa nak habis dah. Maka tanpa iman dan amal soleh, tiada kehidupan yang baik. Tak ada. Ya. Kalau ada orang mengatakan, saya ni ustaz, saya ni semayang pun, saya semayang, saya nak semayang, saya semayang. Saya tak nak semayang, saya tak nak semayang. Ikut saya lah, ikut saya. Orang ni, tapi saya bahagia, dia kata. Tak. Orang ni kalau dah tak beriman, dah tak beramal soleh, tak akan bahagia. Maka mana buktinya? Surah Taha ayat 124. Waman, sesiapa saja a'rada an zikri, yang berpaling, engkar daripada ingatan dan petunjukku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Orang yang tolak peringatan-peringatan Allah daripada Al-Quran, Allah kata ni A, Allah kata B, Allah kata nasihat ini, dia tolak semua sekali, dia tak kisah. Orang ni Allah dah bagi suatu jaminan, fa'inna. Inna ni kan ada taukid. Maka sesungguhnya, ataupun sungguh-sungguh, lahu bagi orang tadi, untuk orang tadi, ma'isyatan, sebuah kehidupan, dhamka. Dan hidup dia terlalu sempit. Ya, jiwa dia sempit, hidup dia sempit. Tengoklah. Wa nahsyuruhu, dan bukan setakat itu, kami akan himpunkan dia. Bila? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, a'ma, dalam keadaan buta. Ni bahaya ni ya. Ya bahaya. Allah kata halal, Allah kata haram, dia tak peduli. Ya. Kadang-kadang kita sedih juga kan. Ada orang ni dah kaya dah pun. Allah bagi kaya, Allah bagi kesenangan, Allah bagi kecantikan, Allah bagi kebahagiaan, Allah bagi. Tiba-tiba dia nak langgar juga perintah Allah. Dia ni nak apa sebenarnya? Ha? Dah ada gelaran. Handsome pun handsome kan? Tahu kan? Ada handsome, dia pun handsome. Isteri dia pun lawa, anak-anak pun cantik. Kaya, ada gelaran. Subhanallah. Dia nak apa lagi? Apa dia nak? Tapi tunggu. Kalau buat juga. Tapi Allah Ta'ala ni, ya Allah. Kadang-kadang sebab tu, kadang-kadang kita duduk seorang kan, kita menangis. Ya Allah. Malunya aku, ya Allah. Engkau maha baik, ya Allah, dengan aku, ya Allah. Aku dah buat macam-macam dah, ya Allah. Ya. Tapi engkau maha baik, ya Allah. Malulah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena rasa malu dalam hidup kita. Ni kadang-kadang kita nak meninggal ni kan. Malu kita. Allah bagi segala-gala dah kat kita. Apa lagi kita nak? Nak apa lagi? Isteri dah ada, suami dah ada, anak dah ada, rumah dah ada, kereta dah ada. Makan pun selera lagi kan? Kau tidur leno lagi. Okeylah. Sikit-sikit tu biasalah. Ya, sikit-sikit tu biasa. Kalau tidur lena betul-betul, kemudian bangun sehat, makan, itu syurga. Kita kan masih dunia. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham. Kenapa Ustaz? Kenapa? Ni kan dunia. Ada seorang ulama tu, orang datang tanya dia. Macam-macam tanya. Satu je jawapan dia. Hazihiyad dunia. Terkejut habis orang. Wahai ulama, aku masalah ni, yang ni masalah ni, yang ni masalah ni, yang ni masalah ni. Kamu bagi satu jawapan. Apa jawapan dia? Inilah dunia. Rupa-rupanya kita duduk atas muka dunia ni 60, 70, 40 tahun, 30 tahun. Kita tak faham apa tentang dunia, rupa-rupanya. Okay, ya? Okay, sikit lagi ni. Ada masa tinggal 5 minit lagi. Baik, sebahagian ulama menafsirkan, tu dia ada atas tu saya terlepas. Ayat ini menegaskan bahawa sesiapa yang berpaling engkar terhadap ingatan kepada Allah, iaitu keimanan dan ketaatan tadi, maka dia akan memperoleh kehidupan yang sempit di dunia dan kebinasaan di akhirat. Akhirat ni, Allah akan butakan mata dia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Balik akhirat buta mata dia. Tuan-tuan boleh bayang kalau buta di akhirat. Wal iyazubillah. Ya, buta dunia ni minta maaf lah, kita pun tak nak. Buta di dunia ni okey lagi. Itu pun dah tersangat terseksa juga. Tapi kita tengok ada orang buta boleh hidup juga dia. Kan? Okey, alhamdulillah kadang-kadang baik dia dengan kita. Kenapa? Dia hafal 30 juzuk Quran. Saya pernah masa saya di Mesir dulu, saya dah cerita. Saya pergi tasmik Quran. Masa tu tahun 2 tak silap. Pergi tasmik Quran. Kemudian tak ingat ayat bawah sekali. Lepas tu dia kata cuba tengok Quran. Kita pun tengok Quran. Ni syekh saya ni yang saya tasmik ni buta. Syekh tu buta. Dia tak pegang Quran, dia buta lah. Buta tak nampak. Kita duduk depan dia. Kamu kat mana? Dia kata. Saya depan syekh dah ni. Okey, baca. Kita baca lah. Saya ingat masa tu juzuk yang kedua. Juzuk saya aku. Baca. Yang bawah sekali tak ingat. Dia pun kata, kamu ulang lagi. Ulang 3 kali ulang tak ingat juga. Dia kata, tengok, kamu ada Quran tak kat tangan kamu? Dia tanyalah sebab dia tak nampak. Nanti kita kata, syekh ni tak nampak tanya pula. Memang dia buta. Dia kata ada Quran. Ada Quran. Okey, engkau buka tengok dulu. Dah tak ingat. 3 kali dah ulang tak ingat. Saya pun buka-buka tak jumpa pula Ustaz. Cari-cari tak jumpa. Dia pun cakap lah. Dia cakap, ayat yang kamu tak ingat tu, muka surat sekian. Cari. Kemudian duduk muka belah kanan, muka surat belah tangan kanan, bawah tu. Saya pun tengok. Akhir sekali kita kata apa? Aku buta ke syekh ni yang buta? Kita buta rupanya. Allahu Rabbi. Kadang-kadang buta dunia ni jauh lebih baik daripada kita. 30 juzuk Quran. Kita juzuk 2 terhegeh-hegeh nak baca. tak ingat. Subhanallah. Tapi kalau buta akhirat, subhanallah. Ke mana dia nak pergi? Apa dia nak buat?
Itu salah satunya. Dan orang buta dunia ni sampai akhirat Allah celikkan. Tiba-tiba yang celik dunia dibutakan kenapa? Ayat-ayat tadilah surah Taha ayat 124. Sebahagian ulama menafsirkan makna kehidupan yang sempit tersebut ialah kecelakaan dan kesengsaraan di dunia. Setengah ulama mengatakan kesempitan itu di akhirat. Ada setengah ulama mengatakan dunia ni pun orang yang menolak peringatan Allah, Allah akan datangkan kehidupan yang sempit. Antara makna sempit dunia, dia tunggulah kecelakaan dan kesengsaraan di dunia. Ya, dan sebahagian yang lain menafsirkan maknanya sebagai kesempitan di dalam kubur. Tu ustaz, dia ni macam-macam, dia buat dosa, dia dedah aurat, dia lompat tanah, lompat sini kan. Terhunjuk-hunjuk atas pentas ni. Oh, ni isu banyak sekarang ni kan. Terhunjuk-hunjuk dandut ke apa entah, kita pun tak tahulah. Dia ni bukan tak boleh. Ni jangan salah faham ni. Bukan tak boleh dandut ke? Jangan salah faham. Hidup ni, kadang-kadang kita manusia, ada waktu kita nak berhibur. Ya, boleh berhibur? Boleh. Tapi ada batas dia. Ya. Kita kadang-kadang lalu satu tempat dia tanya, Ustaz, kami ni nak buat konsert, boleh tak? Muslimat. Muslimat, bukan muslimat ni, muslimat lain. Saya kata boleh. Nak jemput siapa? Dia kata nak jemput masa tu Datuk Siti. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi jangan bawa suami lah. Ya, perempuan saja, sewa satu dewan, panggillah penyanyi perempuan tu. Dengarlah dia menyanyi kalau rasa nak live kan. Tak cukup dengan TV, tak cukup dengan radio, tak cukup. Rasa tak cukup. Panggil je lah buat live kat depan. Tapi jangan ajak suami lah. Ya, kita pun jangan duk minta nak pergi. Sebab penyanyi itu adalah penyanyi perempuan. Jadi boleh lah Ustaz. Boleh lah. Tak ada masalah. Okey lah ya. Lepas ni bila nak buat? Tapi kalau kita pula, kita ni suami ni. Kita nak dengar penyanyi mana nak? Panggil lah. Kita buat dalam dewan. Kita sendiri lah. Jangan ajak isteri kita sebab penyanyi tu lelaki. Risau-risau dia minat kat itu pula. Susah. Okey dah ya. Okey. Ada sikit lagi lah. Yang sikit lagi tuan-tuan ada perempuan baca lah ya. Okey lagi ni. Ada 1 minit lagi. Cuba lihat muka surat 7 tu. Ni yang terakhir. Baik, buta di akhirat dalam ayat ini merujuk pada sama ada memang orang itu buta zahir dan batin hati di akhirat ataupun kesengsaraan yang sedang menuju ke neraka. Baik, kecelakaan dan derita sebenarnya bermula dengan kekosongan dalaman yang tidak dapat dipenuhi oleh seluruh kebendaan luaran. Ya, kebahagiaan pula ialah terpenuhnya kekosongan tersebut. Jadi kekosongan dalam jiwa insan hanya dapat diisi dengan makna yang tinggi, iaitu dengan hubungan dengan Allah. Oleh itu, kebahagiaan ialah nama lain bagi kemakmuran hubungan dengan Allah. Baik, kita nak bagi tahu bahawa salah satu kenapa manusia tak bahagia sebab jiwa dia kosong. Yang keduanya, kenapa tak bahagia? Sebab kekosongan itu diisi dengan sesuatu yang tidak sepatutnya diisi. Jiwa dia kosong. Maka kalau dah kosong, inilah ya. Sehingga ada lagu kosong. Apa yang kosong kita pun tak tahulah. Nama apa yang menyanyi tu? Tak tahu. Ni betul-betul kosong lah ni. Ada yang menyanyi lagu kosong tu kan? Tak tahu ya? Saya tahu tapi saya tak nak cakap. Nanti kata, ustaz pun tahu juga. Yalah, kita pasang radio, keluar kosong. Kita pun dengarlah kejap. Apa yang kosong ni? Jiwa dia kosong rupa-rupanya. Masa ni bahaya. Dia nak isi dengan apa? Kalau jiwa yang kosong itu diisi dengan keimanan kepada Allah, jiwa yang kosong itu diisi dengan keimanan dan amal soleh, maka dia bahagia. Tapi kalau diisi dengan selain daripada iman dan amal soleh, takwa dan sebagainya, dia akan derita. Dia tak akan dapat memenuhi hakikat kekosongan yang sebenarnya. Boleh ya? Sebab tu dalam hati ni, Allah. Jangan isi sesiapa selain Allah. Sebab kalau kita isi seseorang, orang itu akan pergi suatu hari nanti. Sama ada dia pergi meninggalkan kita atau dia yang meninggal. Betul ya? Jangan isi. Jadi sekarang ni kalau saya tanya, dalam hati ni ada suami tak? Dalam hati ada tak suami? Kena buang sekejap. Suami duduk sebelah tu macam mana nak buang? Sama juga kita tuan-tuan. Jangan letak isteri dalam hati. Tapi nak letak isteri kat mana Ustaz? Ya kalau dia duduk rumah, letak kat rumah je lah. Kemudian kalau gitu, bawa dia ke masjid, letak kat masjid. Sama-sama dengan kita. Jangan letak dalam hati selain Allah. Barulah bahagia. Kalau letak suami dalam hati, Allah letak samping-samping saja, berapa ramai orang yang suatu hari dia akan derita dengan sebab suami. Begitu juga sebaliknya. Berapa ramai orang yang meletak manusia yang dia cintai dalam hati dia, satu hari dia kecewa. Dan dia derita. Kerana hakikat bahagia sebenarnya adalah iman dan amal soleh kepada Allah dalam hati kita. Itulah kesimpulan untuk hari ini.
kita akan baca. Minta maaf lah ya, sepatutnya dah belajar tapi tak belajar lagi ni. Sekadar pendahuluan. Ada soalan tak ni? Kita muka surat 9 tu barulah pengajian pertama kita. Ada soalan tak ni? Saya ni rasa jangga pula ni, lama tak mengajar sini ya. Rasa jangga. Allahu Rabbi. InsyaAllah kemudian nanti kita itulah. Allah, ada soalan tak? Kalau kira-kira dah lebih masa. Kalau ada boleh tanya, kalau tak ada alhamdulillah. Dan buku ni baliklah baca dulu sikit-sikit. Dia akan mengajar Nabi dalam setiap sabda baginda Nabi SAW akan mengajar kita kebahagiaan yang sebenar untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Jadi harap-harap dengan berkat kita baca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi kepada kita di akhir umur kita sebelum kita bertemu dengan Allah, hidup kita adalah hidup yang akan memastikan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Cuma bahagia dunia jangan salah faham. Dia tidak sama dengan bahagia akhirat. Ya, bahagia dunia dia ada waktunya sedih. Ya. Dia bahagia dunia ada waktunya sakit. Bahagia dunia ada waktunya dia kehilangan. Itu bahagia dunia. Ya. Sampai masa kita akan kehilangan ayah, kehilangan mak, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan isteri, kehilangan suami. Tapi apa yang ada tu bahagialah. Kenapa? Karena kita tahu bahawa segala-gala ini dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menyeksa kita dan menyusahkan kita. Boleh insya-Allah ya? Tak ada soalan lah ya? Terima kasih lagi sekali pada pihak Ustaz, pihak masjid, Puan Hajah, Kak Azizah ya, yang sudi untuk jemput saya teruskan. Saya dah lama dah tanya nak datang Masjid Munawwarah tu lah. Allah rasa sedih. Lama tak jumpa. Terima kasih banyak-banyak kerana bantu saya lah. Ya, bantu saya setiap bulan, bantu. Mengaji tak habis-habis lagi. Mengaji alhamdulillah baru ni dah selesai. Cuma sebab oleh kerana tertangguh 2 tahun tu, jadi lewat habis. Jadi alhamdulillah habis dah. Cuma saya sambung, baru dapat sambung PhD tu. Baru dah masuk ujian dah selesai semua. Dah lulus dah ujian tu. Dan baru ni macam biasa, dalam ramai-ramai ustaz tu saya pointer paling tinggi lah. Saya dapat 3.83. Itulah. Yang lain pun tinggi-tinggi juga. Paling tinggi. Jadi setakat tu dahululah. Jadi terima kasih lagi sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah kefahaman tentang ilmu ini ya Allah. Sebagaimana Kau berikan kefahaman yang benar kepada seluruh para nabi-Mu ya Allah, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hifzal mursalin. Ya Allah, Kau berilah kekuatan hafazan kepada kami ya Allah. Apa yang kami belajar ya Allah, sebagaimana Kau berikan kekuatan hafazan kepada para mursalin ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, Kau rezekikanlah juga kepada kami ilham yang baik ya Allah, yang telah Kau berikan kepada para malaikat yang dekat dengan-Mu ya Allah. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Allah, Kau bukakanlah kepada kami pintu-pintu ilmu sebagaimana Kau bukakan kepada para arifin, orang-orang yang mengenal-Mu ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Apa mazhab-mazhab? Nabi ikut mazhab apa? Wow, tuan. Hebat tuan orang zaman lah ni. Zaman kita ni makin dekat dengan zaman Dajjal. Dengan bahasa gitulah. Apa dia nak jadi belakang ni kita pun tak tahu. Tapi atas kita wajib untuk ada persediaan khasnya. Kalau tak jumpa Dajjal pun kita dah bersedia.